Mari kita bersatu di dalam doa. Tak pernah putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur oleh kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Betapa kami bersyukur kalau ada waktu untuk kami diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan, kami terbatas untuk mengartikan, tapi kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami, yang akan memampukan pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud daripada Tuhan sendiri. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, baik penerjemah, Engkau urapi kami berdua Tuhan. Kami rindu Engkau Allah sendiri yang berbicara bagi kami berdua. Sehingga apa yang kami ucapkan, kami yang mendengarkan, kami yang menyampaikan, kami diteguhkan, kami dikuatkan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita yang sudah tadi dibaca, tapi saya ingin mengajak kita membaca ulang lagi. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7, ini sering kita dengarkan, bahkan kita sering membaca ayat ini di rumah masing-masing. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. 打开我们的圣经启示录第2章第1到第7节，这个经文是我们常常所读的。 Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikata roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. 你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星，那7个金灯台的中间行走的说，我知道你的行为，劳碌忍耐，又知道你不能容忍恶人，你也曾试炼那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来，你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不化倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。
所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，并起初所行的事。你若不悔改，我就领到你哪里，把你的灯台从远处挪去。然而你还有一句可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。 Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. 听神的话语，并且把它思想神的话语，并且把它行出来的人有福了。 Tema renungan kita bicara tentang kembali kepada kasih mula-mula. 今天我们的主题就是倒回到起初的爱。 Jemaat Efesus adalah jemaat 7 daripada yang mendapat teguran daripada Tuhan. 这个以弗所的教会是在7个被上帝所责备的教会之中的其中之一个。 Jemaat Efesus ini terdapat di daerah Turki yang saat ini. 这个以弗所的地点就是现在的土耳其。 Jemaat Efesus adalah jemaat yang pernah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dan orang-orang hebat pada waktu itu. 这个以弗所的教会曾经被过很棒的那些神仆所牧养。 Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? 谁不认识保罗呢？ Ia berapa tahun melayani di kota Efesus? 他有几年的时间在以弗所服侍。 Bahkan ada satu keluarga yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, walaupun dia jemaat biasa, tapi memiliki pemahaman kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yaitu Priscilla dan Aquila. 还有一个家庭，他们是何等的爱这个教会，他们就是阿基拉和百基拉。 Bahkan Priscilla Aquila ini pernah juga memberikan pengajaran lagi kepada seorang penginjil yang hebat, yaitu Apolos. 他们也曾经被一个很了不起的一个神子，就是阿波罗。 Betapa hebatnya suami istri ini. 这对夫妻是何等的棒！ Dan juga jemaat Efesus juga pernah dilayani seorang penginjil yang terhebat, yaitu Apolos. 他们也是曾经被这个阿波罗所教导。 Bahkan jemaat ini juga langsung ditangani sesudah Paulus meninggal di tempat itu. Ia dilayani oleh rasul yang langsung dari belajar dari Tuhan Yesus, yaitu Rasul Yohanes. 他也曾经被一个使徒，就是被耶稣自荐教导的使徒，就是约翰。 Jemaat ini betapa dekatnya dengan Rasul Yohanes. Betapa luar biasanya secara kekristenan jemaat Efesus pada waktu itu. 这个以弗所的教会跟这个约翰有何等亲密的关系？他们的领袖是何等的了不起！ Betapa bangganya orang bisa langsung dilayani dengan tokoh-tokoh yang dekat dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. 当时就是我们能够跟这个耶稣很亲密的使徒在一起侍奉，是何等的骄傲！ Surat atau penglihatan teguran ini diberikan langsung kepada Tuhan melalui Yohanes pada waktu itu. 这个意象，上帝直接的通过这个约翰。 Di mana pada waktu itu Rasul Yohanes berada di dalam pembuangan di Pulau Patmos. 当时约翰是在一个岛叫做巴摩岛。 Disinilah Tuhan memberikan pujian, celaan kepada ketujuh jemaat itu. 在此里，上帝给这个7个教会的赞美和责备。 Salah satunya jemaat Efesus. 其中一个就是以弗所的教会。 Kota Efesus pada waktu itu adalah kota yang sangat kaya raya pada zaman Kaisar Romawi.
这个以弗所的地方是在当时罗马帝国开撒罗马帝国的时候是非常丰富富有的城市。 Bahkan 3 pelabuhan terbesar pada waktu itu dan salah satunya Efesus termasuk salah satu pelabuhan terbesar pada waktu itu. 当时以弗所也包括是其中一个很大港口的一个地方。 Semua para pedagang-pedagang yang ingin berlayar ke Eropa harus singgah. 以弗所 Betapa jemaat orang-orang Efesus pada waktu itu bergelimpah dengan harta, materi dan keuangan. 当时的时候，他们的物质是军使他们的地方也充满了很多的庙宇。 Dan kota Efesus menyembah Dewi Artemis 他们敬拜一个神叫做阿尔特弥斯神， atau Dewi Diana. 就是戴安娜神女神。 Dan setiap kaisar-kaisar yang memimpin pada waktu itu mereka anggap sebagai titisan dewa. 他们当时的凯撒，他们就把他敬为好像就是神子， Yang selalu harus diberikan persembahan pemujaan kepada dewa-dewa mereka. 他们不但的要去奉献给他，敬拜他。 Di dalam setiap kuil-kuil pada waktu itu dipimpin oleh imam, bukanlah laki-laki. Pada waktu itu imamnya seorang wanita. 在他们的庙宇里面带领他们的人是妇女。 Tapi imam ini adalah seorang pelacur juga. 他们这个女祭司呢，原来也是一个妓女。 Orang Efesus beranggapan ketika mereka berhubungan seperti suami istri pada waktu itu, maka mereka sudah menyatu dengan dewa-dewa atau dewi-dewi mereka. 他们以为，当他们跟这个女祭司发生了夫妻关系的时候，他们就是跟他们的女神有密切的关系了。 Bahkan juga kota Efesus juga pada waktu itu, di mana mereka mempunyai suaka politik. 在他们的这个城市里面，他们也属于这个政治批复的城市。 Ketika ada orang-orang lain yang berbuat jahat atau di kota lain, mereka misalnya membunuh, mencuri, bahkan berzina. Ketika mereka lari ke kota Efesus dan tinggal di kota Efesus, mereka mendapatkan keamanan di situ. 当你在别个城市你犯罪了，你犯奸淫偷窃的时候，当你逃到这个以弗所的时候，他们政治就能够逼服你。 Kalau kita bayangkan betapa 你可以想象当时的情形是何等恐怖的。 betapa hancurnya moral masyarakat Efesus pada waktu itu. 当时的时代，这个以弗所的道德是何等 Halak 的败坏， mereka, kehidupannya rusak. 他们的生活是何等的败坏。 Dan jemaat Efesus berada di situasi di tengah-tengah kehidupan jemaat yang hancur. Orang-orang hancur pada waktu itu. 当时的那个信徒们活在这样的破碎的人民当中， Tapi apakah jemaat Efesus ini terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang Efesus? 但是这个以弗所的信徒们，他们是不是能够被这些人所影响呢？ Tidak sama sekali. 一点都没有。 Walaupun mereka juga mendapatkan suatu tekanan dari orang-orang Efesus yang tidak mengenal Tuhan, dan juga mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi, juga ikut menekan orang-orang Kristen pada waktu itu. 他们活在这个很败坏的人民当中，并且被那些自称是神的相信神的人，就是犹太人所压过。 Jadi betapa sulitnya mereka untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka mampu hidup melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. 他们是何等的辛苦，活在这样的情景当中，但是他们的信心仍然坚固。 Coba kita berada
di posisi jemaat Efesus? 若是我们在这样的情况之 Mampukah 下， kita seperti mereka? 我们能够像他们吗？ Mampukah kita mempertahankan kebenaran-kebenaran rohani di dalam hidup kita dalam situasi tekanan yang luar biasa? 在这样的情形、这样的压迫之下，我们仍然能够站着稳 Menunjukkan 吗？ identitas kita sebagai orang percaya dalam situasi tekanan yang luar biasa, tapi kesetiaan mereka tetap dibuktikan. 在这样被压迫的情况之下，我们能够显示出我们仍然的坚强吗？ Bahkan kalau kita baca di ayat yang kedua, bagaimana Tuhan sendiri mengatakan memuji jemaat ini. 在第2章，我们看到上帝亲自的称赞这个信徒。 Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. 我知道你的行为， Ini menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. 这证明他们在 Mereka tidak main-main menyerahkan hidup mereka untuk bekerja melayani Tuhan. 他们很专心、很勤奋的去侍奉上帝。 Pelayanan mereka seperti sarang lebah keluar masuknya. 他们的 Sarang lebah yang keluar masuk. 他们的热情就是好像那个蜜蜂冲过来， Mereka semangat bekerja, semangat melayani. 他们非常热烈的去做工侍奉。 Ketika kita pekerjaan kita hilang, masihkah kita melayani Dia? 当我们舍弃了我们的工作的时候，我们仍然是否能够再敬拜神呢？ Ketika kita dalam situasi masalah, masihkah kita tetap mempercayakan iman kita pada Tuhan? 当我们面对问题的时候，我们的信心仍然对神坚固吗？ Dia bahkan dikatakan, jeripayamu, Kita aku lalu. tahu. 我知道你的劳碌。 Jemaat ini memberikan tenaganya, waktunya hanya kepada Tuhan. Meskipun ada tekanan batin, meskipun ada tekanan rohani, tapi tidak membuat mereka berhenti melayani Tuhan. 他们虽然受到种种很大的压力，但是他们仍然没有放弃侍奉神。 Kita saja 我们觉悟到， dalam 1 minggu cuman Tuhan minta 1 jam 2 jam untuk datang beribadah, untuk ibadah. Masihkah kita fokus pada Tuhan? 我们在1星期里，神只要求我们1个时间、1个小时来敬拜他，我们仍然能够专注于他吗？ Apalagi saat-saat ini Tuhan izinkan masalah pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita. 特别在这个时候，神允许很多的苦难摆在我们的面前。 COVID-19 bencana alam mengingatkan kita. 这些病境跟这些天灾 Apakah 提 kita 醒了我 masih 们。 setia mengikuti Tuhan? Apakah kita fokus pada bencana alam? Apakah kita fokus pada COVID saja? 我们是否仍然能够专注于神，还是我们能够去专注于这些病境呢？ Ingat Tuhan katakan, aku tahu apa yang engkau lakukan hari ini. 记得神说：“我知道你今天所做的是什么。” Tuhan tidak bisa engkau main-mainkan. 神不是跟你有玩耍的， Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh apapun yang ada di pikiranmu. 神不能被你的思想所操作。 Dia tahu kedalaman hatimu sekalipun. 他知道你的内心深处。 Betapa jemaat Efesus, Tuhan tahu bahwa mereka memiliki semangat mengikuti Tuhan. 上帝知道这个以弗所的教会，他们很热心的去侍奉神。 Bahkan Tuhan memuji, engkau tidak sabar terhadap hal-hal yang jahat. 你不能容忍恶人， Sabar terhadap hal-hal yang jahat di sini pada pengajaran-pengajaran palsu. 他们也能够撕裂那些假信徒、假教导。 Mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam kekudusan. 他们仍然活在真理里面，仍然活在圣洁当中。
Mereka tidak kompromi dengan dosa pada waktu itu. 他们并没有跟罪妥协。 Bahkan mereka mengatakan hitam adalah hitam, dosa adalah dosa. 他们说黑就是黑，罪就是罪。 Mereka menghormati kekudusan Tuhan. 他们尊重神的圣洁。 Walaupun orang-orang Efesus melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan pelacur bakti, tapi jemaat ini tidak melakukan sama sekali hidup di dalam 虽 dosa. 然以弗所的人他们犯奸淫犯罪，但是他们的这个以弗所的教会的会友却没有。 Mereka tidak abu-abu hidup mereka. 他们在他们的生活里面没有灰色的。 Waktu bersama-sama dengan jemaat mereka hidup kudus, di luar tidak kudus, tidak demikian. 他们没有说在众信徒的时候，他们过着圣洁，出去就不圣洁了。 Mereka tahu ketika mereka menghargai kekudusan Tuhan, 因为他们知道，当他们尊重神的圣洁的时候， maka mereka pun akan menjadi layak. Mereka akan menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. 他们就在神的面前配的，在神的面前。 Bahkan mereka dikatakan mereka mempunyai pemahaman firman Tuhan yang dahsyat. 他们对神的真理的认识非常的庞大， Bahkan mereka mampu menelanjangi ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. 并且他们能够分辨当时那些异端。 Betapa bertumbuhnya jemaat ini secara pengajaran rasul-rasul pada waktu itu. 当使徒教导他们的时候，他们何等的在增长。 Bagaimana dengan kita? 而我们如何呢？ Masihkah kita mencintai firman Tuhan dalam hidup ini? 在我们的生活中，我们仍然爱上帝吗？ Masihkah kita mempertahankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam keadaan situasi tekanan yang terjadi dalam hidup ini? 当受压迫的时候，我们仍然能够坚持我们的真理吗？ Mereka tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Bahkan mereka menelanjangi ajaran-ajaran sesat. Baik pimpinan mereka, baik jemaat, seluruh mereka tetap mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. 他们能够挪去一些的异端，他们无论是老老少少，都能够坚持神的真理。 Apalagi saat-saat ini begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang mengenakkan telinga kita. 在这个时候，在现代的社会，我们常常听到了很多的异端。 Oh, ikut Tuhan itu pasti kau diberkati selalu, nggak akan mengalami penderitaan. 神并不会给我们灾难的。 Tidak ada kesusahan mengikuti Tuhan. Itu adalah ajaran sesat. 跟着神就没有困难了，那是就是异端。 Ikut Tuhan ada penderitaan. 跟随神仍然有痛苦， Tapi di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi kita. 但是在痛苦的背面有神的荣耀。 Karena melalui penderitaan juga Tuhan izinkan supaya kita bisa membuktikan kemurnian iman kita. 通过困难，神要我们能够证明出我们的信心来。 Ajaran sesat boleh cerai, boleh kawin lagi. 异端里面可以说离婚再分， Kalau orang Kristen diajarkan ada ajaran yang mengajarkan boleh cerai, kawin lagi, itu sesat. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. 圣经从来没有教导我们可以在离婚后又再分。 Jadi berapa hari kita membaca firman Tuhan dalam hidup ini? 我们用多少的日子来读神的话语呢？ Jangan-jangan kita hanya membaca firman Tuhan waktu di gereja. 不要我们只单单在教会的时候我们读圣经， Itu pun yang bacakan hamba Tuhan. 而那读的还是神的仆人。 Di rumah. Waktu di rumah. Tadi kan aku udah gereja, udah baca Alkitab, nggak usah lagi. 在家里的时候说，我就刚才已经不是读圣经了吗？现在就不需读了。 Di gereja itu berapa menit paling lama hamba Tuhan bicara? Ya kalau paling lama ya 1 jam lah. 在教会里有多少的时间呢？最长不过是 Itu 1 pun 小 jemaat 时。 udah gini-gini. 而 hormat 那信徒们都正在点头了。 Di jemaat di sini nggak ada yang kayak gitu.
但是我们的这边的信徒没有这样的， Enggak ada 1 kali, 2 kali ada. 1次没有，2次又有。 Jemaat ini betapa mempertahankan kebenaran firman Tuhan. 这些信徒们，他们仍然， Bahkan Tuhan memuji mereka, engkau tetap sabar menderita. 上帝称赞他们，你们如此的忍耐。 Pada waktu itu, jemaat Efesus adalah jemaat yang minoritas. 当时他们这个以弗所的信徒，他们是少数的， Untuk mendapatkan pekerjaan saja mereka sangatlah sulit. 要找工作是非常的困难。 Bahkan kalau mereka hidup berdagang, mereka itu hidup dalam kejujuran mereka berdagang. 在做生意的时候，他们都非常的诚实， Mereka benar-benar memang melakukan sesuai firman Tuhan. 他们都是按照真理而做， Sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu diasingkan, 以至于当时基督徒被他们排斥， dikucilkan. 被他们排斥， Betapa menderitanya mereka pada waktu itu. 他们是何等的辛苦。 Kalau kita masih enaknya di negeri Indonesia, 我们在印尼是何等的幸福， tidak terlalu ditekan kita. 没有受很大的逼迫。 Coba Bapak Ibu bayangkan saja berada dalam situasi jemaat Efesus. 若你想象你在当时以弗所的教会里面， Walaupun mereka mendapatkan pujian yang luar biasa, 虽然他们得到了很大的称赞， walaupun mereka semangat di dalam melayani Tuhan, 虽然他们在侍奉上非常的热心， mereka memegang panji Kristus, bendera Yesus Kristus dan mempertahankan pengajaran Rasul pada waktu itu. 他们省着遵守了那些使徒们所教导的真理。 Walaupun secara kasat mata jemaat ini adalah jemaat yang spektakuler, jemaat yang hebat, 虽然我们看到这个教会非常的了不起， tapi Tuhan mencela mereka. 但是上帝责备他们， Betapa dalamnya engkau jatuh. 你罪的何等的深。 Apakah mereka jatuh dalam dosa perzinahan? 他们跌坠那个困苦当中吗？贫穷 Apakah 当中 mereka 吗？ jatuh dalam dosa pembunuhan? 多少？ Dosa pembunuhan. 他们是在犯了杀人之罪吗？ Apakah mereka jatuh dalam dosa yang lain-lain? 他们跌入其他的罪吗？ Korupsi dan lain-lain? Tidak demikian. 他们贿赂了吗？没有。 Mereka bukan jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Tapi Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. 他们并不是介入了奸淫和杀人之罪，但是神却责备他们，因为你们舍弃了起初的爱 Memang 心。 mereka semangat dalam melayani. 虽然他们热心的侍奉神， Mereka secara kebiasaan luar biasa. 他们的习惯非常的了不起。 Tuhan pun memuji mereka. 上帝也表扬他们， Tapi Tuhan juga mencela mereka. 但是上帝也责备他们。 Rupanya kasih mula-mula sudah tidak ada di dalam diri mereka lagi. 原来起初的爱心已经舍弃了。 Kasih mula-mula itu seperti video inilah, kita lihat dulu. 起初的爱心就是 Ini pasangan baru dan pasangan yang sudah lama. 这个新婚的， Ini pasangan baru. Morning, baby. 新 Alarm 婚 bunyi. Bangun nih, masih mesra-mesra kalau pasangan baru. Pasangan lama. 这个久了， Alarm bunyi. Taruh di telinga. Pasangan baru. 新婚夫妇， Pasangan baru itu biasa. Halo kemana? sayang. Kamu mau kemana kok wangi 新婚 banget? 夫妇， Pasangan lama. 老夫妻， Pakai minyak angin. Baby. Beb, mataku kepedesan nih, Beb. Kamu kenapa sih baunya kayak nenek-nenek? Ih, apaan sih? Aku pulang. Masuk rumah pasangan baru.
Gimana kerja capek nggak? Kamu udah makan belum? Aku udah masakin nih, makan yuk. Pasangan lama. Beb, aku pulang. Beb, udah dibilang berapa kali tutup pintu ya, Rafa? Marah-marah tutup pintu. Udah belum, Beb? Baru. Sabar, Beb. Bentar lagi, 5 menit lagi. Sabar ya. Oke, take your time. Dan wanita lama ditunggu. Ya, biasalah kasih itu. Udah belum, Beb? Ya. Sabar, ini dikit lagi selesai kok. Oke, aku udah kelar. Udah, kita Baby, yuk tiduran. jalan yuk. Beb. Baby. Pasangan lama. Beb, ayo dong, lama banget sih makeupnya. Sabar ah. Sabar gimana, Beb? Kamu makeup sama nggak makeup sama aja, malah kayak cincin kalau makeup. Udah deh, ayo cepetan yuk. Beb, lihat deh. Lucunya dia segerak-gerak sendiri. Enggak lah, lucuan kamu lah. Kamu mah bisa aja. Pasangan lama. Aku seneng banget dia bisa nyapu sendiri. Bisa ngepel juga, baby. Nih, Beb. Bisa save location rumah kita. Iya, Beb, aku udah tahu kamu bacot banget sih, bawel banget, pusing aku tau gak, aku mau main game aja nggak bisa tenang. Udah. Apa yang terjadi? Tolong jangan lupa ya. Beb, mau ngapain? Mau masuk? Aduh, udah Udah, usah. bau kamu kayak apapun, aku tetap cinta kok. Enggak, Beb, Enggak udah. apa-apa. Aduh. Enggak. Ya ampun, nih orang lupa lagi di flash. Beb. Beb, kamu kenapa? Baby, maaf ya, cincin yang kamu kasih kemarin hilang. Hah? Yaudah, nggak apa-apa. Aku cariin ya. Nih, cincinnya. Makasih, Baby. Apa kamu, Beb? Cincin aku hilang. Hah? Cincin kamu hilang? Kapan kamu beli cincin? Boros ya, ketahuan kamu ya. Pantesan seminggu ini aku dimasakin ikan teri doang. Buat investasi, baby. Kalau kita ibaratkan, kasih mula-mula itu seperti pasangan yang baru. 起初的爱就是好像新婚夫妇， Yang masih hangat-hangatnya. 非常的合着温暖， Yang mempunyai suasana kasih yang fokusnya pada dia saja. 他们是还很专一。 Kasih mula-mula itu adalah kasih yang murni. 起初的爱是非常纯真的， Kasih yang tidak campur aduk dengan yang lain. 没有跟其他的东西混杂的。 Karena dia juga kasih mula-mula ini menggentarkan, menghangatkan, serta sifatnya spontan. Tidak ada kepura-puraan. 起初的爱是激发的，并且很激动、温暖。 Kasih mula-mula, kasih yang tidak pernah menyakiti. 起初的爱没有伤害， Rela berkorban tanpa merasa berkorban. 愿意牺牲却没有被牺牲的感觉， Memberikan apa saja yang dikasihinya. 将他所有的都给予。 Kasih yang menutupi segala sesuatunya. 他的爱是包容的。 Inilah awal-awalnya jemaat ini, Efesus ini, mempunyai kasih seperti itu. 这个教会起初的时候，他们就有这样的 Bagaimana 爱。 kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu? 当时这个以弗所起初的爱是如何的 Tidak 呢？ bisa melihat orang susah. 不能看到别人， Seperti kesusahanmu adalah kesusahanku. 当看到别人难过、痛苦的时候，就好像是发生在自己。 Atau kesusahanmu adalah tanggung jawabku. 你的难题就是我的难题。 Tapi seiring dengan waktu berjalan, 但是跟着时间的岁月， kasih yang ada pada diri jemaat Efesus sudah tidak ada lagi. 那起初的爱已经舍弃了。 Jadi untuk apakah mereka melayani semangat? 那他们侍奉会有什么用处呢？
Untuk apa mereka mengikuti Tuhan? 他们跟随耶稣有什么益处呢？ Rupanya mereka kalau tidak ada kasih lagi hanya fokusnya pada diri mereka sendiri. 若是没有爱，他们的中心点就是自己。 Mereka semangat melayani hanya pada pengertian mereka sendiri. 他们的侍奉是按照他们自己的意愿， Bukan pada kasih Tuhan. 而不是因着神的爱。 Mungkin sebagian kita sama seperti jemaat ini. 也许我们有一些部分已经样 Aku 信徒 datang 们 ibadah, rajin gereja, 迎群敬拜来教会， tapi pikiranku di rumah. 但是心思在家里。 Tapi aku datang ke ibadah supaya aku diberkati secara jasmani. 我来到这里希望被到祝福， Supaya aku dilihat tetanggaku, aku orang yang rajin beribadah. 好叫人看到我是一个迎群敬拜神的人。 Tapi tidak ada kasih, maka semuanya sia-sia. 若是没有爱，一切都是徒然的。 Kasih apa yang hilang dalam diri mereka? Kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama. 他们应该有的爱是什么爱呢？就是爱神、爱人。 Mereka bukan lagi mengasihi Tuhan, tapi mengasihi diri mereka sendiri. Supaya mereka tidak terjerat pada hal-hal yang duniawi. 他们不再爱神，而是爱自己。 Tapi mereka, Tuhan diasingkan di dalam hati mereka. 但是神把它撇开， Mereka cuma pemahaman-pemahaman diri mereka yang mereka 他们只有 tonjolkan. 他们 Yang 用 akhirnya menjadi kesombongan di dalam diri mereka. 他们是做出他们变成非常的自傲， Tidak ada kasih. 再没有爱了。 Sama. Kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. 若是我们说神啊，我爱你， Tapi kalau saat ini 若是此一刻 kita masih menyimpan rasa sakit hati dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita. 若是我们仍然还能够去憎恨我们的邻舍、我们的弟兄、我们的 Sama 朋友， saja engkau dan saya berbohong. Sama saja engkau dan saya munafik. 那么你和我都是在下方是假冒为善。 Bahkan Tuhan katakan engkau telah jatuh begitu dalamnya. 因此，上帝说你已经坠入了何等的深。 Kalau ada kasih di dalam dirimu, 若是在你里面有神的爱， ketika engkau disakiti oleh suamimu, 当你的丈夫生病的时候， ketika engkau disakiti oleh anak-anakmu, 当你被你的丈夫伤 oleh 害和你的孩 saudara-saudaramu 子伤害和你的弟兄伤害的时候， engkau mampu mengampuni mereka. 你愿意的去宽恕他们。 Tuhan datang ke dunia 耶稣来到这个世间， bukan karena apa-apa yang ada dalam diri kita. 并不是我们有了什么， Dia datang ke dunia karena kasihnya. 他来到这个世间是因为 Kalau 他 bukan 的 karena 爱。 kasih dia akan kita, dia tidak akan datang. 若是他不爱我们，他不可能来到这个世间。 Kasih sangatlah penting di dalam hidup ini. 在我们的生活中，爱是非常的重要。 Kasih itu sabar. 爱是忍耐， Kasih itu murah hati. 爱是有恩慈， Kasih itu mengampuni. 爱是宽恕， Tidak ada dendam sama sekali. 没有憎恨， Kasih itu tidak ada menyimpan rasa sakit hati. 并没有收仇恨。 Kalau ada, 若是有， kita masih menyimpan rasa sakit hati. 我们仍然有 Tuhan katakan, 憎恨的心。 engkau dan saya 神说你和我， telah jatuh begitu dalamnya. 你已经坠入了很深。 Iya Pak Pendeta, ada orang, aku mengasihi dia Tuhan, mengasihi dia Pak Pendeta. 我们说，牧师，我很爱他 Doaku。selalu begini Pak Pendeta. 我的祷告是这样的： Tuhan, aku mengampuni dia. 神啊，上帝啊，我已经饶 Tapi 恕 tolong 了他， Tuhan, cabut nyawa dia dari depan mataku. 但是神，求你把他在我的面前挪开。 Apakah itu mengasihi? Apakah itu mengasihi? 那就是爱吗？ Tidak, engkau tidak mengasihi. 不是，你不爱他， Engkau memakai nama Tuhan, 你用神的名， tapi hatimu
tidak ada kasih. 你的心且没有 Inilah yang 爱， dilakukan oleh jemaat ini. 这就是当时的信徒这样。 Mereka memegang panji Kristus, tapi dalam hati mereka tidak ada kasih. 他们当时拿着耶稣的旗帜，但是却没有爱。 Hukum yang terutama dan hukum yang kedua, tetap kasih. 第一和第二的诫命 Tuhan 就 Yesus 是爱， katakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Itu 要 hukum 爱 yang 你的 pertama. 神。 Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu. 第二就是爱人如己。 Tuhan itu benci kepada dosa, bukan kepada orang-orang yang berdosa. 上帝憎恨的是罪，并不是哪个犯罪的 Ingat, 人。 Tuhan benci kepada dosa, bukan kepada orangnya. 上帝憎恨那罪，并不 Kalau 是那 Tuhan 犯 benci 罪的 kepada 人。 orangnya, pasti kita kalau saat ini berbuat dosa, pasti kita langsung dibinasakan. 若是神憎恨是犯罪的人，那我们现在已经被 Tapi 灭 Tuhan 亡了。 benci kepada perbuatan dosa kita. 但是神憎恨我们所犯出来的罪， Sehingga karena kasihnya, dia mau rela mati di kayu salib untuk siapa? 因着他的爱，他愿意死在十字架上，为了谁呢？ Ia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. 他已经写明了他爱，他的 Tuhan 爱 tidak menuntut banyak dari kita. 神他没有要求很多， Cuma Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengasihi dia. 他只要我们爱他， Dia tidak menuntut engkau mati berkorban demi dia. 他没有要我们为他而死。 Engkau tidak dituntut untuk taruh bom di badan seluruh bom. Kau balas dendam untuk orang-orang yang membencimu. Tidak demikian. 神没有叫你放下炸弹去做自我自杀， Tuhan cuma minta kasih di dalam dirimu. 神只要我们里面有爱。 Kalau tidak ada kasih di dalam diri kita, 若我们里面没有爱的话， sehebat apapun engkau, 你多了不起的话， sekaya-kaya apapun engkau, 你多有富有的话， sepintar-pintar apapun engkau dan saya, 你和我有多聪明， spektakuler apapun pelayananmu, 你在侍奉上何等的 kalau 了不 itu 起 tidak didorong oleh kasih, 若不是因着爱所推动， semuanya sia-sia. 一切都是徒然的。 Bahkan Rasul Paulus berkata 使徒保罗说过， bahwa sehebat-hebatnya orang jika tidak memiliki kasih, keberadaannya sama seperti gong yang kok berkumandang dan canang yang gemerincang, sama seperti tidak ada berguna atau tidak ada faedahnya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 这是我们在哥林多前书第3章里看到，若是我们没有爱，我们何等的棒，但就是好像一个鸣的锣响的巴一样。 Tidak ada gunanya engkau memberikan persembahan yang banyak, memberikan tiap hari perpuluhan, 你 kalau 奉献 itu tidak didasari kasih. 你奉献了很多，并且你有1/4的奉献，若是没有爱，一切都是没有用的， Semuanya tidak ada artinya. 一切都没有意义了。 Tapi kita belajar juga pernah, Tuhan Yesus katakan seorang janda yang miskin, 那我们看到，好像耶稣所教导的一个 dia hanya 穷寡 memberikan 妇， 2%, 他只有给2块钱， sekitar 500 persembahannya. 只有500， Tapi didasarkan oleh kasih dan pengenalan Tuhan. 但是因着他对神的认识， Tuhan katakan persembahan dialah yang paling besar. 上帝说他的奉献是何等的好。 Jangan pula kita, Evangelis Andreas katakan ada persembahanku, kasih aja dikit lah. Aku kasih dengan gini. Ya, 我们不要随意的去奉献， tapi segala sesuatunya harus didasari oleh kasih. 一切都要因着爱。 Firman Tuhan katakan, jika engkau tidak bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula, 若是你没有悔改，回到起初的爱的话， maka aku akan menarik kaki Dian. 那我就要把它挪开。
Kakidian itu bicara tentang kegiatan yang dilakukan oleh imam-imam di dalam peribadatan. 那个灯台就是在我们一切的侍奉， Di mana di segala sesuatunya ada sakramen gereja, 在里面有圣礼仪， ada firman Tuhan yang disampaikan. 有神的话语。 Jika itu engkau tidak bertobat kepada kasih dan mula-mula, maka aku akan menarik itu. 若是你没有回到起初的爱，这一切我就把它拿 Ini juga 回。 bicara tentang bagaimana Tuhan tidak hadir di dalam kehidupanmu. 就是说，神在你的生命中、生活中已经没有降临 Ini 了。 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak ada kasih. 这表示说，神不爱、不喜欢那些没有爱的人。 Tuhan tidak hadir dikatakan. 神没有临到你们身上。 Bukan berita bohong yang saya sampaikan. 我所传讲的信息，并不是谎话， Ini adalah kebenaran firman Tuhan. 这是神的真理。 Jadi, kalau kita saat ini 若是这一刻我们 tidak ada lagi kasih, 没有了爱， masih membenci orang lain, 还憎恨别人， masih sakit hati, 对人还有伤 masih 痛， punya tawar hati, 我们的心还对人感到灰心。 firman Tuhan katakan, kembalilah 神的话语说：“你要回转、 dan bertobatlah. 悔改。 Bertobat itu bukan 360. Bertobat bukan 360 derajat. 360 不 derajat 是 itu 360度的转变。 ya gini 360. Nah, nanti ya sini lagi. 若是360度的转变，就倒回原处， Itu gak bertobat. 那不是悔改， Tapi bertobat itu 180 derajat. Berputar arah. 而是180度的转方向。 Kalau jemaat ini saya rasa ada kasih. 我相信我们的信徒都有 Nggak ada 爱， rasa dendam di sini, betul nggak? 没有憎恨的心。 Iya, di dalam gereja, di luar gereja nanti nggak tahu saya. 在教会里面，可能也在外面，我不知道啦。 Saya harap muka-muka kemuliaan Allah tetap selalu memancar dalam kehidupan Bapak Ibu. 我希望大家都能够容光焕发的发出爱。 Jadi, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam hidup ini harus didasari oleh kasih. 在我们的生活中，无论我们做的是什么，都要出于爱。 Tuhan Yesus pun datang ke dunia didorong oleh belas kasihan. 耶稣来到这个世间，也是出于爱。 Jadi, biarlah kasih itu yang mengikat kehidupan kita. 让爱能够在我们的生命中彰显出来， Sampai kedatangan dia yang kedua kali, 直到耶稣的第二次再来， kita kedapatan tetap mengasihi dia. 我们仍然的爱他。 Maka firman Tuhan katakan, aku akan memberikan makanan kehidupan. 因此，神说：“我要给你灵粮， Maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. 我要给你生命的冠冕。” Jadi, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. 我因此爱神爱人，要在我们的生命中展现出来。 Jangan kita di mulut mengasihi, tapi Biar- di hati ada dendam, ada rasa sakit. 不要在口头上的爱， Tuhan 但是心 mencela 中 engkau. 却憎恨他。上帝不会责备你， Tuhan akan mencela engkau 神 dan 会 saya. 责备你和我。 Amin buat kebenaran firman 阿 Tuhan. 门。 Mari kita naikkan pujian. Kasih setiamu yang telah aku terima. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Dia mau datang ke tempat ini. Dia mau datang untuk engkau dan saya karena kasih-Nya. Oleh sebab itulah kita harus selalu mengasihi Tuhan. Di dalam engkau bekerja, aku akan melakukannya untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun engkau pernah disakiti, tetap mengasihi dan mengampuni. Kita angkat pujian ini, kasih setiamu Tuhan yang kurasakan. Sempat membuatku
rasakan. Kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika engkau hari ini sudah kehilangan kasih yang semula-mula, Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali dan bertobat. Mungkin hari ini kita masih menyimpan rasa kepahitan kepada saudara kita. Mungkin kita masih menyimpan kesalahan, kejengkelan bagi suami kita atau istri kita. Mungkin kita pernah membuat orang lain sakit hati melalui perkataan kita. Tuhan katakan, kembalilah pada kasih Allah. Ampuni mereka yang telah membuat engkau sakit hati, kecewa. Jika engkau tidak mampu mengampuni, jika engkau tidak mampu mengasihi, Tuhan pun tidak mau berkenan di hadapanmu. Tuhan pun tidak akan membawa kita masuk dalam perjamuannya yang kudus. Jika kita saat ini sampai detik ini masih tidak bisa mengampuni, mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan katakan engkau begitu dalam jatuhnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kembalilah. Kembalilah kepada kasih mula-mula dan bertobatlah. Saya akan berikan waktu bagi kita untuk kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu begitu jelas Tuhan berbicara bagi kami. Bagaimana jemaat Efesus secara kasat mata mereka giat, mereka semangat melayani, tapi apa yang mereka lakukan tidak lagi didasari oleh kasih, sehingga Engkau mengatakan kepada mereka, mereka begitu dalam jatuh. Mungkin kami juga Tuhan, kami setiap hari menaikkan pujian, kami tiap hari datang
setiap gereja, kami setiap hari berdoa, tapi kami masih menyimpan rasa sakit hati. Hari ini kami ditegur lagi. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Untuk Engkau Allah mencurahkan pengampunan bagi kami. Sehingga Engkau melayakan kami. Ketika Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, kami kedapatan dan didapati tetap ada kasih di dalam diri kami, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara kami. Biarlah Tuhan, segala dosa yang telah kami lakukan, Engkau Allah sendiri mengampuni dan melayakan kami. Biarlah firman-Mu kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin